Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung video yang seterusnya. Dosa besar yang kelima iaitu makan harta anak yatim. Apakah yang dimaksudkan dengan makan harta anak yatim? Ia bermaksud menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Boleh guna tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Boleh menggunakan harta anak yatim. Baik, itu secara ringkas. Baik, apakah contoh menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak? Contohnya membelanjakannya untuk kegunaan peribadi, pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Boleh guna tapi jangan berlebih-lebihan. Sekiranya perlu sahaja. Ni tak beli sofa, beli handset baru contohnya kan. Untuk kegunaan peribadi pemegang amanah, bukan untuk harta anak yatim, ya. Bukan untuk anak yatim tersebut, tapi untuk kegunaan peribadi pemegang amanah. Itu contoh satu. Yang kedua, menyalahgunakan harta anak yatim. Contohnya apa? Guna harta anak yatim sebab dia tak ada modal nak berniaga, dia gunakan harta anak yatim yang dia jaga tu sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Tu salah guna, Kenapa anak yatim ni ada pemegang amanah? Sebab antara sebabnya ketika dia meninggal, ketika ibu ataupun ayah dia meninggal ataupun kedua-duanya meninggal, dia ketika tu masih kecil, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Jadi anak yatim ini tidak mampu untuk menguruskan hartanya sendiri, maka perlu kepada seorang pemegang amanah sebagai pengurus harta bagi pihak anak yatim tersebut. Dialah yang akan bagi duit dan sebagainya kepada anak yatim itu. Tapi gunakan duit yang ditinggalkan oleh arwah ibu ataupun bapanya, ataupun kedua-duanya sekali. Baik, apa kesannya? Kesan makan harta anak yatim yang pertama mengakibatkan penindasan kepada anak yatim tersebut. Yang kedua, menjejaskan hubungan kekeluargaan. Jadi hubungan keluarga jadi tak rapat. Baik, apa dalil dosanya makan harta anak yatim? Baik, dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Kita bukan setakat makan api, makan sesuatu ataupun minum sesuatu yang panas pun kita tak mampu dah. Ini apatah lagi Allah sebut makan api. Ya. Jadi kita fikirkanlah. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masya Allah. Ini sungguh azab kepada orang yang makan harta anak yatim. Baik, yang seterusnya kita tengok spektrum ilmu. Apa sabda Nabi SAW? Sahli bin Sa'ad As-Sa'adi berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bis sababi wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa? Aku dan pemelihara anak yatim di dalam syurga seperti ini. Sambil baginda menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, dan baginda meregangkan antara kedua-duanya. Maksudnya macam kita buat peace tu. Kita buat lambang peace tu, dua jari tu kan. Macam itulah hubungan Nabi dengan pemelihara anak yatim. Maksudnya hubungan yang dekat. Nabi sayang pada anak yatim dan Nabi suka kepada orang yang menjaga kebajikan anak yatim. Kerana Nabi sendiri yatim. Nabi anak yatim piatu. Tiada bapa ketika dalam kandungan, ibunya meninggal ketika Nabi masih kecil.